Kiamat tu dua ya. Kiamat hancur, binasa semua, gunung ganang semua, planet-planet semua meletup, semua meledak, semua kumpul jadi satu, digumpal oleh Allah Ta'ala. Kemudian lepas tu ada kiamat bangkit. Kiamat binasa, tengok gunung ganang meledak, meletup, laut menjadi api semua. Antara kiamat hancur, kiamat binasa dengan kiamat kebangkitan lagi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita selamat jumpa pada petang ini. Alhamdulillah hujan lebat ya. Tak maaf saya lambat datang sampai sekalian kerana berehat sekejap tadi. Ya, alhamdulillah. Kita dah rincang ya, Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu tu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang tanpanya kau tak boleh jadi muslim. Nombor satu, ilmu tauhid, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantungannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Allah Taala tu Esa, Allah Taala tak ada sekutu baginya. Semua makhluk bergantung kepada Allah dan Allah Taala tidak bergantung kepada semua makhluk. Ya. Allah Ta'ala pencipta segala-galanya. Itu paling asas. Kemudian kita belajar sifat-sifat Allah. Kemudian kita lengkapkan lagi kalau dengan segala dalil-dalilnya. Untuk menolak akan orang-orang yang kalau mengatakan Allah begitu dan begini, jadi kita dapat menangkis. Itu fardu ain. Amma belajar tauhid, ya. Belajar tauhid adalah secukupnya. Belajar fiqah sekadarnya. Belajar tasawuf kena sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Tiga-tiga tu wajib. Belajar tauhid secukupnya. Tak boleh lebih-lebih. Maka Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, kalau bukan kau ahlinya, kau cuba nak kupas-kupas tauhid, maka berzina dan minum arak tu lebih afdal. Berzina dosa besar. Minum arak dosa besar. Tetapi ke dalam pelajaran tauhid, kalau engkau bukan ahlinya, kau cuba nak kupas-kupas, kau mempercontoh-contohkan sifat Allah. Kau membanding-bandingkan Allah. Kau takwil-takwilkan sifat Nabi SAW. Maka dosa lagi besar. Na'udzubillah dari kau sampai jadi peganganmu begitu, sesat. Na'udzubillah, ya. Baik itu, kitab-kitab tauhid yang dalam-dalam, yang perinci-perinci, kalau kita bukan ahlinya, jangan kita kupas. Kalau kita nak ahlinya satu, kita dah kena kita belajar, kita kena faham dengan betul-betul. Kemudian kita nak mengajarkan orang, kita akan pastikan yang belajar dengan kita juga faham. Bukan hanya setakat habis satu muka, dua muka, tiga muka begitu. Kita nak dia faham. Menjadi pendirian dia, menjadi sifat dia, menjadi sikap dia. Dia tahu Allah wujud dan di mana-mana dia berada, dia tahu Allah bersama dengan dia. Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala sama, basar, mendengar. Maka dia bicara saja dalam hatinya kepada Allah senantiasa. Maka Allah, jadi kita punya belajaran ya, bukan setakat kita tahu tau. Dah kita tahu bagaimana. Kita tahu fulan ini pemurah. Macam mana? Mereka tak tolong dia. Dan kita tahu fulan ini gagah, berlindung dengan dia. Kita tahu fulan ini senantiasa perhatikan kita, senang hati kita. Itu kalau kita dengan kawan kita dengan Rabbul Alamin. Kau dah tahu tauhid, Allah ada, Allah mendengar. Maka hatimu panggil Allah, cakap dengan Allah, dia dengar. Dan Allah melihat, maka tak perlulah kau komplain banyak-banyak. Ya Allah, anak aku sakit, ya Allah, dia begini. Ini yang buat, dia jangan takdir yang buat anak kita sakit. Sudah. Dan kita tahu Allah punya irada. Kita tahu Allah sedang buat something. Kita tahu Allah sedang melakukan sesuatu terhadap hambanya. Kita tahu perkara ini berlaku dengan kehendaknya. Lapang dada kita. Tenang fikiran kita. Tidak keluar kesah kita. Jadi pelajaran ilmu kita tu ada reaksi kita. Sebab itu bukan setakat belajar dan boleh kupas saja. Belajar dan meresap dalam jiwa kita. Menjadi orang beriman kepada Allah yang bersifat begini. Orang yang beriman kepada Allah yang sifatnya begini. Maka timbullah tawakal. Timbullah rida. Timbullah sabar. Timbullah fasrah kepada Allah Ta'ala. Timbullah gigit. Timbullah malu. Timbullah taat. Lantaran kau mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tauhid secukupnya. Bukan ahli, tidak boleh kupas-kupas tauhid ya. Baik, belajar fiqah sekadarnya, itu kita nak tengok.
Belajar fiqah sekadarnya, ya, tidak dituntut lebih-lebih. Baiklah, sekarang monggo ngarep. Ustaz ni monggo ngarep atau cekong kono. Seng nom cekong kono isof. Kacil ni monggo ngarep. Seng patah saya cekong ngarep. Ada paham? Tak paham kau punya pasal. Kata Kaisi Wahili bilang. Begitu ya. Apa tadi kita bilang? Okay, sekarang belajar fiqah sekadarnya. Saya nak tanya. Saya ada ternak kambing 5,493 ekor. Berapakah yang wajib saya zakatkan? Agak kau tak tahu berdosa tak? Sekarang kau tak tahu. Berapa agaknya wajib zakatkan? Tak tahu berdosa tak? Dia tak berdosa. Aku tak pernah bela kambing pun. Aku cuma tahu makan sop kambing aja. Begitu ya. Ia tak dosa. Cuma aku tahu yang wajib aku tahu ialah apa? Ada zakat kambing. Paling-paling tidak, yang paling kecil punya berapa ekor, berapa zakatnya. Paling tidak tahu zakat kambing tu ada zakat ternakan. Salah satu ternakan yang kena zakat ialah kambing. Paling-paling tidak. Paling-paling tidak. Tentang perinciannya, kau dah ada di penternak kambing, kau kena tahu. Sekarang saya mau tanya, ini musim haji. Jawab. Apabila seorang ambil nafar awal, bilakah mesti dia kena keluar daripada Mina? Dan apa seandainya berpatah balik dia semula ke Mina, berapakah damnya? Tak jawab berdosa tak? Dia tak dosa. Pasal aku belum nak pergi haji, belum waktunya. Yang nak pergi haji pada hari nafar awal tu baru dia kena tahu segala hukum-hukum yang berkait dengannya. Ni kalau ada budak kecil mana? Sampai siapa paling kecil, semua dah besar jugalah. Kalau budak kecil umur 7-8 tahun, kau tanya. Mari sini pakcik nak tanya. Sebutkan rukun nikah. Allah, kena belajar tak? Tidak. Budak kecil ajar bab wudu, ajar bab sembahyang. Itu maksudnya belajar fikih ikut kadarnya, ikut kadar keperluannya. Ikut kadar. Orang baru masuk Islam, masuk aja bulan Muharram kau dah ajar sembahyang, puasa, zakat, haji, faraid, semua kau ajarkan dia. Allah. Tidak diperlukan. Kadar untuk melaksanakan ibadat. Kadar untuk melaksanakan ibadat dan terus begitu ya. Meningkat. Yang fardu kifayah, kalau dalam kita bilang yang fardu ain tu macam mana? Dalam silibus kitab Risalah Jamiah atau fardu ain. Setakat tahu itu sembahyangnya sah, rukunnya 13 cukuplah. Kemudian yang fardu kifayah tu macam mana? Yang dalam Sabilal Muhtadin. Itu kira fardu kifayah. Lebih halus, lebih dalam lagi ya. Lebih halus lagi dalam lagi, itu dah kira fardu kifayah. Mengetahui yang detail-detail itu adalah fardu kifayah. Tentang apa, nak tengok apa tuntung hukum nikah, kahwin, apa semua yang tinggi-tinggi dalam surah, fardu kifayah. Kau tanya wali-wali, tak semua mereka tahu begini. Semua tak semua mereka cover whole syllabus. Daripada sampai kitab muamalat, munakahat, sampai everything. Mereka tidak. Mereka hanya pegang yang ada, yang wajib, dan mereka pegang betul-betul bersifat mereka dengan ilmu mereka. Belajar bertauhid, bersifat mereka dengan ilmu tauhid mereka. Bersifat mereka dengan ilmu fiqah yang mereka belajar, itu mereka amalkan, maka mereka bersifat. Membentuk amalan mereka, membentuk kepribadian mereka, membentuk keislaman mereka. Itulah mereka ya. Bukannya setakat ilmu tu di dalam untuk hias-hias saja. Untuk asal orang tanya aku boleh jawab, orang tanya aku boleh jawab, tapi tak membentuk kepribadian full, bukan itu namanya. Ya, baik. Adapun kadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fiqh itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia itu akan fardu taharah dan fardu sembahyang dan puasa dan memberi zakat, dan jika ada ia mempunyai nisab zakat dan naik haji. Jika ada ia kuasa akan dia. Itu apa kalau dia ada nisab zakat? Dia tak ada duit 1 sen pun. Tak payah belajar pun. Cuma tahu ada zakat harta. Ada zakat harta. Begitu saja ya. Jadi, apa kalau dia ada bela kambing, bela lembu? Harus dia belajar. Kalau tidak, tidak. Ya, baik. Ini pun ya, minta maaf jangan marah ya. Ada juga di antara setengah-setengah orang, kau tanya bab tinggi, dia boleh jawab kaul ini, kaul itu. Kau tanya bab air, dia tak tahu. Itu fardu ain tau. Fardu ain.
Bab air tu fardu ain, kau kena tahu, semua orang kena tahu sebab semua orang kena sembahyang, semua orang kena wuduk, semua orang kena wuduk pakai air, semua orang kena tahu air. Air ini macam mana, air itu macam mana. Yang nama mutlak, air mutlak ya. Air mutlak turun dari langit, terbit daripada bumi. Bagaimana kalau dia berubah? Berubah dengan benda-benda mujawir, lain cerita. Berubah dengan benda yang mukhalid, lain cerita. Berubah secara naturally, walau banyak, berubah dengan banyak, tapi secara natural, secara semula jadi, lain cerita. Berubah dengan sedikit, secara tidak natural, kerana benda-benda asing masuk, lain cerita. Berubah dengan banyak, dengan benda yang dicampurkan dalamnya, lain cerita. Semua tu ya, bab air saja, bab air mutlak saja, macam-macam pecahannya. Dan itu semua kena tahu tau. Itu semua tu kena tahu ya. Itu semua kena tahu. Sebab apa? Kita gunakan air hari-hari. Jadi kita dah belajar, adakah mesti kita kena ambil air daripada parit sekali-sekali? Tidak. Paling tidak kau jalan nampak parit, nampak airnya keladak, kau tengok, kau tahu apa hukum air ini. Paling tidak kau minum teh susu, kau tahu apa hukum air ini. Air teh susu suci tak? Dia suci, kau tahu suci tak boleh minum. Boleh pakai wuduk tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa sebab tak boleh? Pasal berubah. Berubah dengan apa? Apa dia punya sebut ceritanya? Apa kategori air teh susu itu dalam fiqah? Begitu ya. Baru kita tahu dia punya pecahannya. Bukan setakat pasal dia keruk. Begitu ya. Kalau teh susu boleh pakai wuduk, asam pedas pun boleh pakai untuk wuduk. Begitu ya. Asam pedas pun boleh pakai untuk wuduk. Tak bolehnya. Kenapa? Tengok dari sudut fiqahnya. Itu tak boleh tidak. Itu semua orang kena tahu. Yang orang tinggi dia tahu. Tetapi yang asas-asas sayang dia tak tahu. Sayang sekali. Wajib dia tahu ya. Baik. Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fiqah yang lebih daripada yang demikian itu, iaitu fardu kifayah juga. Tiada dituntut bagi orang yang salik itu pada membanyakkan ilmu fiqah yang fardu kifayah itu. Yang salik, orang nak menuju Allah Ta'ala, kecuali kau bukan nak menuju Allah Ta'ala. Kau memang kerja kau nak menyelesaikan masalah orang. Memang kau nak cari fatwa, nak cari apa. Tapi kalau punya concern hanya asal Allah rida aku punya matlamat ialah Allah rida aku tidak derhaka Allah, aku taat Allah, hujungnya aku nak husnul khatimah, dan aku hendak hidup seberapa sederhana, aku cukuplah. Tak perlu. Orang yang salik tidak sayudia mendalam-dalamkan banyak. Takut kau masuk jadi tukar bidang lain. Kau lupa nak bidang menuju Allah. Kau lupa nak muhasabah diri kau. Sedangkan itu wajib ya. Kau lupa nak insaf diri kau. Kau lupa nak syukur pada Tuhan kau hari-hari. Kau lupa nak takut, ada sifat takut pada kau. Kerana kau mensibukkan diri kau dengan ilmu-ilmu yang ini. Tetapi kalau kau dapat menjaga segala kerohanianmu, kemudian kau nak mempelopori bidang yang ini, itu lain cerita. Ya, takut kalau kau belum sampai tahapnya, jadi kau nak tuju Allah, nak cari rida Allah, kau lupa nak beramal dengan amal-amal rohani kerana kau sibukkan dengan ilmu-ilmu yang zahir ini ya. Sedangkan ada yang lebih penting lagi, menjaga dirimu daripada rosak ujubnya, riyaknya, ikhlasnya, tawakalnya. Itu perlu dijaga dan perlu di-fight, perlu dikontrol, perlu dipantau setiap hari. Kalau kau dah sibukkan yang begini, sebab tu tidak sayugia orang-orang yang salik, orang yang nak menuju Allah Ta'ala, mendalami ilmu-ilmu fiqah secara halus. Ya. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia dengan katanya, wasaddul muta'allim an ayyashtaghila bi fardil kifayati qabla faraghi min fardil ain. Sayugianya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masyghul dengan belajar ilmu yang fardu kifayah, dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Yang 3 perkara itu iaitu tauhid, syariat dan tasawuf. Wahai sekalian juru ngajar, jangan anybody nak datang dengan kau kecil terima.
Tak boleh ya. Tak boleh. Kau kena tengok budak ni dah kau jangan understood ya. Siapa nak masuk college kami mesti ada kelulusan sekian. Dan kau tahu bahawasanya kelulusan sekian ini mahumnya ialah dia sudah lulus bab ini di madrasah dia. Lulus, aku tahu bahawa kelulusan sekian sudah lulus. Baru aku terima masuk madrasah aku. Dalam madrasah aku, terus aku ajarkan dia peringkat yang tinggi. Itu pun tak sayu dia. Jangan kau hanya pandang dengan kelulusanmu saja. Kecuali sekarang, dulu dia belajar kat mana dia punya pasal. Sekarang ni dia jadi muridmu. Dia bawa tanggungjawab. Sebelum kau curahkan dia ilmu fardu kifayah, kau kena cek balik budak ni fardu ain dia macam mana. Clear tak clear. Nampak tak clear, turunkan balik. Senang cerita, yang datang dengan sertifikat bergulung macam mana sekalipun, masuk tempat kau semua balik semulakan fardu ain. Kalau dia pintar, dia dah khatam, cepat dia naik. Dia cepat dia naik. Budak ni boleh. Terus penggal berikutnya naikkan. Kasih lagi, boleh. Cepat dia naik. Cepat dia naik ya. Kalau rupanya asyik baik, aku tak terus ajarkan dia kelas tafsir, kelas hadis, kelas mustalah dan begini-begini semua. Kelas usul fiqah. Asyik baik, aku tak masukkan dia. Rupanya bab air pun belum clear. Rupanya bab sembahyang wudu pun belum clear. Rupanya syarat-syarat rukuk berapa, syarat-syarat sujud apa pun dia belum clear. Nasib baik aku tak ajarkan dia. Begitu ya. Jadi walaupun kita bilang, kolej saya hanya terima budak-budak yang ada kelulusan tinggi. Betul? Kenapa kelulusan tinggi? Kerana kalau kelulusan tinggi, kita jangkakan dia sudah lulus ini. Betulkah? Kau kena tengok betul ke tak betul ke? Tak kisahlah dia ada pas ke, dia ada apa ke, dah jadi murid kita kena cek balik. Itu praktis Darul Mustafa ya. Saya tak tahu di pondok-pondok macam mana ya. Kalau di Darul Mustafa begitu. Pas kau tinggi macam mana, tidak boleh sampai dia. Kalau budak-budak kita boleh dikatakan dah hafal Quran. Kalau budak-budak kita boleh dikatakan bahasa Arab dah mahir ya. Budak pas pondok baik, budak pas sanawi baik semua. Masuk sana semua back to square one. Semua kitab risalah jamiah mesti kena khatam, mesti daripada asas-asasnya. Dengan itu dia dapat screen everybody. Kalau yang pandai, bagus. Lepas tu naik, cepat dia naik. Kejap dia lulus. Rupanya tak pandai. Boleh, nasib baik aku tidak. Jadi dia tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Semua kena begitu. Tidak sahaja orang yang mengajarkan murid-murid ilmu fardu kifayah sebelum dia beres fardu ain dia. Kau kena tanggungjawab. Saya sudah tanggungjawab kerana nak masuk tempat kami, mesti ada kelulusan sekian. Yang rendah semua tak pakai. Betul? Macam mana sekalipun, dulu dia belajar tempat lain. Sekarang dah jadi muridmu. Kau kena pastikan, ketika dia menadah kitab depanmu, dia sudah khatam silibus fardu ain. Ya. Baru kau ajarkan dia fardu kifayah. Kalau tidak, kau kena balikkan. Ataupun kalau kau tak sanggup, reject. Reject. Kasih tahu sekolah dia. Macam mana budak anda boleh lulus sekian-sekian dan sepatutnya dalam kelulusan sekian dia ada mata pelajaran sekian. Sekarang kami cek dia tak pas wudu'nya, tak pas rukuknya, tak pas sujudnya, tak pas bab air musta'malnya. Asas tu hari-hari nak kena pakai tu. Ambil balik murid awak. Kena begitu. Jadi kau nak kena reject, muridnya mau tak mau kena kemas kini tak, kena halus tak. Jadi yang semua pusat-pusat pengajian sayogianya tidak kau ajar kecuali yang begitu ya. Habis kalau kita macam mengajar secara bebas gini, kan kita tak ada skrin orang kan. Kita baca kitab Sabilal apa semua nak ikut kan. Kalau kita yang mengajar begini, kau tak boleh tidak. Sebab itu kata Habib Alwi bin Syihab, juru mengajar mesti ada bab-bab fardu ain yang asas senantiasa dia mengajar. Ustaz ni mengajar kitab apa? Mengajar kitab tafsir. Ustaz ni mengajar kitab apa gini? Apa lagi dia ada mengajar? Dia ada ajar bab wudu. Jadi kalau murid-muridnya yang rasa apa kekurangan, dia boleh pergi masuk kelas yang ini. Hari Senin pagi. Boleh pergi bab tauhid. Hari Selasa petang umpamanya. Jadi ustaz tu sendiri dia jadi macam kolejnya sendiri. Memang kalau belajar gini kita tak screen satu persatu. Tapi dia ada menyediakan. Jadi budak-budak yang belajar dengan dia tu tidak terus terkam yang tinggi. Dia terus nak yang rendah. Dan dalam ceramah-ceramahnya selalu diselitkan kena belajar fardu ain, biar mereka sedar. Habis kalau yang ada memang cita-citanya tinggi.
Kalau kuliah kitab kecil-kecil ni tak nampak bayang pun susah. Kitab kecil-kecil ni bayang pun susah. Kalau kitab besar dia paling bukan main, dia datang. Bukan main awal-awal lagi. Macam mana? Nak suruh balik? Tidak. Macam mana? Ketahui pula wahai sekalian murid, tanggungjawab anda, bahawasanya guru boleh blok. Dia boleh blok tau. Ya Allah, budak ni dia patutnya belajar sekian ya Allah. Tapi yang sekian dia tak pernah nak datang ya Allah. Kau nak belajar tinggi Allah. Blok. Dia datang tak dapat, macam mana kawannya? Dia sekarang khatam tapi tak ada dapat yang kita bilang tadi. Dia jadi apa yang dia belajar. Meresap dalam diri dia. Yang ni tak meresap. Hanya mencurah air dalam keladi saja. Akhlaknya dari dulu sampai sekarang gitu juga. Mengada-ngadanya dari dulu sampai sekarang begitu juga. Actionnya dari dulu sampai sekarang begitu juga. Ilmu tak resap dalam dia. Pasal guru tengok, ya Allah, dia ni banyak kelas-kelas aku yang asas-asas dia tak nak nampak bayang pun ya Allah. Tapi yang tinggi-tinggi saja datang ya Allah. Aku kurang senang ya Allah. Dan ingat, kalau dia belajar tempat lain tak apa. Tengok-tengok, tes-tes nampak pada perilakuan orang kan. Kan kita bilang nampak kan, orang kalau dah sembahyang macam-macam geraknya. Orang belajar akhlak macam mana tingkah lakunya. Nampak bahawasanya beliau hanya target yang tinggi saja ya Allah. Tak minat aku ya Allah. Blok. Tak dapat keberkahan. Ketahui wahai sekalian yang mengajar, jangan ajar semua orang terima datang anda terima. Anda kena screen, anda kena test. Dan ketahui anda kalau tak screen tak test, anda kena providekan. Anda kena providekan. Ibarat anda bawa semua ayam goreng seketul-seketul. Anda juga kena siapkan jemput-jemput, anda kena juga siapkan ipuk-ipuk. Jadi orang yang itu kena tahu aku punya level, makan jemput-jemput. Dan kalau kau tengok dia ni tak pernah jemput-jemput, onde-onde pun dia tak nak jamah. Dia nak ayam besar saja, blok. Jadi setakat dapat rasa macam ayam. Tapi sebetulnya khasiat ayam tak dapat. Begitu ya. Ingat dia. Boleh begitu, boleh begitu. Jadi itu sebab itu sistem ilmu very halus ya. Lepas tu awal mula sebut apa? Bersihkan hati. Sebab apa? Ilmu belajar ialah ibadat hati tau. Ilmu bukan hanya ibadat badan datang, ibadat telinga mendengar, ibadat mata baca. Ibadat hati. Hati nurani. Hati nak jadi orang yang berilmu. Orang yang insaf. Dengan ilmu tu hati tu jadi ikhlas. Dengan ilmu tu hati tu jadi takwa. Dengan ilmu tu hati jadi cinta Rasul. Dengan ilmu tu hati jadi berpaling daripada dunia. Jadi belajar dengan hati. Kalau hati kau daripada awal tak betul, jangan marah kalau kau di blok. Boleh di blok, boleh di sanction. Maka sekalian juru ngajar nak kena alert. Siapa yang datang depanmu, apa yang kamu ajarkan pada mereka? Kau ajar tinggi-tinggi. Kalau kau college, tak boleh tidak. Itu pelajaran rasmi. Kau kena screen murid kau satu-satu. Kalau senangnya, semua sekali masuk. Kau tak boleh cek madrasah dia kan. Semua masuk, kena lalui proses peringkat asas. Begitu ya. Yang ada budak tak terima tau. Datang Darul Mustafa, dia dah pas tinggi dekat madrasah dia. Datang Darul Mustafa, baca risalah jamiah kecil. Bukan risalah jamiah kita dah print dengan terjemahan besar juga. Kecil. Sebagus ini aja. Ini aja. Beri smart pocket lagi. Lagi tanpa terjemahan dia tipisnya sebegini aja lebih kurang. Hadis Nurul Iman. Kan kecil-kecil semua tu kan. 2 hari, 3 hari datang tarim, nak balik. Apa pasal? Saya malu tahu Ustaz. Saya pun sedikit boleh belajar universiti sekian, fakulti sekian. Saya ingat nak belajar sini Darul Mustafa. Itu Abi Umar. Sekadung ke saya kitab-kitab kecil. Malu saya. Kawan kau kurang ajar macam aku nak tempeling aja rasa. Begitu macam kau dengan ilmu kau ya. Jadi kau rasa kau dah somebody. No. Kau belajar betul-betul. Kau tengok betul kau dah cover betul syllabus itu. Kebanyakan belum. Bab itu semua kau belajar masih kecil. Umur kau 7-8 tahun. Sekarang umur kau dah bujang. Kau masih ingat. Kau masih mengetahui. Ulang. Tak boleh tidak. Kebanyakan boleh dites. Memang sebetulnya mereka memang memerlukan kitab kecil. Apatah lagi yang angkuh begitu. Dia perlukan kitab yang lebih kecil lagi. Kerana apa? Sikap itu kalah-kalah budak kecil. Begitu ya. Jadi tanggungjawab yang mengajar. Jangankan mengajarkan orang yang tinggi-tinggi. Dan kadang sebab itu tak menjadi adab orang belajar. Ustaz, boleh saya baca Sabilal? Ustaz, tidak ada adab. Ustaz, saya ingin nak menadah dengan Ustaz. Kelas mana yang patut saya hadir? Bab apa yang patut saya datang? Saya serahkan saja pada Ustaz asal Ustaz terima. Kita kasih dia tidak dapat. Itu yang ada, minta yang tinggi. 1 sesi, 2 sesi, aku tahu ini budaknya macam mana.
Baik, kitab yang ini kita taruh dulu ya. Satu masa nanti insya-Allah kita akan baca. Sekarang saya cadang kita buka kitab ini paling kecil kita keluarkan. Tak boleh tidak. Kena jadi amanah dengan orang yang belajar dengan kita, kena amanah. Kau kasih dia tinggi punya sedangkan bawah dia masih melopong, tak bagus. Tak ada mana boleh manfaat. Ya. Adapun kadar yang wajib fardu ain menuntut ilmu yang batin atau ilmu tasawuf itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang mensucikan hati daripada segala sifat yang kecelaan seperti ujub, riak, hasad dan takabur dan barang sebagainya daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang bicaranya di dalam kitab ini insya-Allah pada bicara al-muhlikat, iaitu perkara-perkara yang membinasakan. Dan demikian lagi wajib fardu ain berperangai dengan segala sifat yang kepujian seperti zuhud dan wara dan ikhlas dan tawaduk dan sabar dan syukur dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini pada bicara al-munjiyat, iaitu perkara-perkara yang dapat menyelamatkannya insya-Allah. Allah. Belajar tinggi, pas tinggi, bagus. Riak tu apa tak tahu. Apa itu riak? Tak tahu. Apa itu ngumpat? Tak tahu. Pas tinggi, umpat sana, umpat sini dalam internet. Itu menunjukkan dia tak cover di subjek. Dan pada dia tak bersalah. Pada dia itu dikiranya dia menjelaskan ilmu. Dia tak tahu bab adab pun dia tak belajar. Susah begitu ya. Susah orang begitu ya. Dia tak tahu apa kegunaan mata, kegunaan lisan pun tak tahu. Penawar bahagia hati tak clear, tak khatam. Ya Allah, pelajarannya pasnya tinggi. Apa itu riak pun tak tahu. Apa itu takabur pun tak tahu. Apa itu tawaduk lagi dia tak tahu. Apa itu zuhud lagi dia tak suka nak tahu. Allah ya. Macam mana itu? Macam mana? Dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali mengatakan sembahyang, zakat, puasa fardu ain. Dalilnya ayat Quran dan hadis Nabi. Ikhlas, sabar, tawakal juga wajib. Dalilnya Quran dan hadis. Kenapa kau tak belajar yang ini? Kenapa kau tak belajar yang ini? Judi, arak, zina haram. Maksiat zahir. Dalilnya Quran dan hadis. Ujub, riak dan takabur haram. Setengahnya bawa kepada syirik. Dalilnya Quran dan hadis juga. Tapi kenapa kau tak belajar? Kenapa kau tak belajar? Pas tinggi, kitab tebal-tebal belajar, tetapi bab ini tak tahu. Apa itu riak pun tak tahu, apa itu unjuk pun tak tahu, maksiat mata apa pun tak tahu, maksiat lisan pun tak tahu apa. Allah. Baik itu dah jadi juru-juru mengajar pun masih tengok gurau sendanya tak bagus. Jadi guru-guru mengajar pun masih suka tengok yang haram. Allah berlindung sama Allah Ta'ala ya. Semoga Ta'ala peliharakan kita, tetapkan iman kita ya. Baiklah, orang kita tak mau banyak cakap lah. Mudah-mudahan Ta'ala rahmati mereka dan merahmati kita. Ampunkan mereka, ampunkan kita. Terima mereka, terima kita. Tapi yang di bawah jagaan kita, kita kena pastikan ilmu mereka solid. Dari asas, naik. Bukan asas tingginya saja, bawahnya lopong. Kropos. Tahu kropos? Kropos tu dalam bahasa orang putih bilang porous. Dia tidak padu, tidak solid. Kropos namanya. Macam bangunan bawahnya kena gigit tikus, kena apa semua kropos. Hollow, berlubang-lubang. Jatuh. Adakah bangunan tinggi, foundationnya bawahnya, pilingnya pakai lidi, bolehkah? Pasti jatuh. Tinggal tunggu waktunya saja. Begitu ya. Dan memadailah fardu ain pada ilmu tasawuf itu mengetahui barang dalam kitab ini dan barang dalam kitab Minhajul Abidin seperti yang dikata oleh Al-Arif Billah Muhyin Nufus Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Andrus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durus Samin fi Bayani Muhimmi min Ilmiddin. Masya Allah. Tengok ya, tuan-tuan guru kita, aku nak sebut nama habaib kita ya. Mesti sebutannya tu dengan gelar-gelar. Yang seperti ini, Muhyin Nufus yang menghidupkan jiwa. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Andrus.
Allah, saya tunjukkan nama ini kepada Habib Muhammad bin Abdullah yang terus ketika dia datang dulu. Habib, ini gini. Oh, Masya Allah. Ini dia dengan negeri Hindi. Penulisannya tak sampai pada kita di Tarim. Rupanya sampai pada alam Jawi rupanya. Kitab itu diambil oleh ulama Jawi. Tak sampai kepada kita sana. Tak, kan dulu kan semua bukannya semua boleh kan. Dia tengok apa kitab-kitab tu kan. Siapa bawa, pergi negeri mana, siapa baca, semua itu. Tapi kita tahu namanya Fulan bin Fulan, dia negeri Hindi. Kitabnya tak banyak sampai ke tempat kita Hadramaut. Rupanya tersebarnya di Hindi sampai ulama-ulama di Jawi rupanya. Sampai ulama Jawi tukil namanya, bermakna mereka di antara rujukan ulama-ulama Jawi kita Habib Abdul Qadir Al-Andros ini ya. Subhanallah. Untung alam Melayu kita ya. Untung alam Melayu kita. Baik. Jadi kitab Minhajul Abidin ya. Katanya walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitab Minhajul Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal ain. Baik. Dan menghasilkan pada ilmu tasawuf itu yang fardhu ain itu memadalah dengan mengamalkan yang di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan huraian yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin itu bukannya fardhu ain, hanya fardu kifayah saja. Jadi ukurannya ialah Minhajul Abidin ke bawah. Minhajul Abidin itu kira kitab besarkah? Kecil. Kecil. Kenapa? Itu adalah jalan nak persiapkan diri sebelum nak menuju. Before. Tanjakan nak menuju Allah, tanjakan nak cari rezeki. Nak menuju Allah, tanjakan pribadi, tanjakan sekitaran manusia, tanjakan cari kehidupan, tanjakan tu halangan. Atasi satu, tujulah kepada Allah. Jadi kitab tu kiranya bukan kitab tinggi, kitab asas. Tapi yang ada orang tak pernah baca pun kitab itu. Sayang sekali ya. Sayang, 1000 kali sayang. Belajar ya. Belajar Minhajul Abidin. Itu kira asas ya. Kalau kau belajar lebih daripada itu, fardu kifayah itu dia punya ukur taranya lah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Kalau dalam bahasa Jawi kita diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Minhajul Abidin. Itulah paling itu. Kalau senang fiqahnya dan tasawufnya yang serangkainya tu, kita bilang yang dalam Hidayatus Salikin. Cukuplah tu. Pada kitab Jawinya. Baik. Tetapi sayugianya bagi orang berkendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahawa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah. Tauhid secukupnya, fiqh sekadarnya, tasawuf sedalam dan luasnya. Kerana di mana seorang itu berada, syaitan dah tunggu. Bagaimana persiapan dia, syaitan akan pintas. Jadi dia akan sampai satu tahap. Dia nak ibadat. Mula-mula syaitan suruh jadi kafir. Dia beriman. Dah beriman, syaitan suruh dia buat maksiat, dia tak buat. Allah suruh dia ibadat, syaitan bilang dia jangan ibadat, dia ibadat juga. Maka syaitan dah tunggu next stepnya. Dah okeylah. Kau nak ibadat, umpamanya lah sembahyang berjemaah insya-Allah berjemaah di masjid. Aku nak pergi sembahyang berjemaah. Syaitan bisikkan dalam hatinya, jangan pergi sembahyang jemaah. Sudahlah, mari pergi night club. Agaknya kalau kita lah suruh pergi night club, pergi tak agaknya? Dia tak pergi. Dia pun tahu tak suruh pergi night club. Dia ni kalau pergi night club bahaya, dia dakwahkan orang night club. Suruh pergi mana? Pergi Giant. Beli biskut, besok cucu nak datang. Agak-agak kalau gitu wajib-wajib boleh termakan tak? Boleh termakan. Boleh termakan. Baik. Dia desak. Besok kan cucu nak datang, kesian, tak ada jajanan di rumah. Belilah. Tak, aku nak pergi masjid juga. Cucu, okeylah, laju-laju sikit sembahyangnya ya. Dia pun tak payah buat semua. Buat apa? Nak cepat, lepas tu doa imam, Assalamualaikum, terus kau angkat jalan. Ya. Pasal apa? Nak lekas beli, takut tutup. Takut Tesco-nya tutup. Pamannya lah ya. Disuruh kau kau nak juga, kasih. Tapi disuruh bikin ala kadar. Dan ingat kau nak sembahyang. Biskut. Kedai tutup. Kau
Kau lawan. Kau bikin yang elok-elok. Kau lawan. Aku tak mau bikin ala kadar. Aku nak bikin elok, aku ngadap Tuhan. Mana boleh begini? Kedai-kedai, biskut-biskut. Aku sedang ngadap. Dia cocokkan dalam hati kita. Dah halang-halang bikin yang bagus-bagus lah. Yang slow sikit. Yang cukup cantik geraknya. Orang kan pandang. Sayang dah bikin cantik, orang tak nampak. Sayang kau dah bikin bagus-bagus, orang tak nampak pulaknya. Oh, mana boleh? Aku tak boleh begitu. Aku bikin kerana Tuhanku, bukan kerana manusia. Kau lawan lagi. Mana kau berada, dia masuk. Mana kau berada? Jarangnya orang macam kau. Orang biasa kalau buat amal mesti nak tunjukkan orang. Tak banyak tu orang macam kau. Ikhlasi kau dimasukkan ujub dalam hatimu. Dimasukkan ujub dalam hatimu. Dimasukkan ujub dalam hatimu. Sampai kau nak amal juga. Dia balik semula square one, balik semula untuk tidak beramal. Kau dah level macam kau gini, rasanya amal sikit lebih kurang pun tak apa. Sebab rohani kau dah tinggi. Tadi dia tak kasih kita amal, pasal kita lalai. Sekarang masuk kita amal, konon-konon maka kita dah tinggi. Pasal rohani kau dah tinggi. Jadi dipakai untuk kita tak beramal, tapi dengan cara lain pula. Tahap lain pula. Tadi tak beramal untuk nak pergi jalan-jalan, sekarang tak beramal kerana kau sudah high level. Whatever grade you sampai, dia ada. Before you naik grade, you dah sediakan. Ini perasaan tangkis, ini perasaan tolak, ini perasaan buang. Lepas tu kena sedalam-dalam, seluas-luas dan setinggi-tingginya belajar ilmu tasawuf. Ya. Siapakah dia jalani saja. Digodanya dia. Digodanya syaitan. Syekh Arif ni tak pengaruh. Memang sebetul lah aku surrender lah, aku ngaku kalah. Aku dah cuba goda kau selama ni pun tak dapat. Yang berkata bilang, kau jangan pura-pura. Inilah termasuk dalam godaanmu juga. Because ya, syaitan ya. Dia sanggup panggil kita tuan, dia sanggup panggil kita aku kalah, aku surrender. Ya. Asal kita apa? Ujub. Begitu ya. Jadi kalau kita berlawan dengan syaitan, tiba-tiba kita menang dapat ibadat, kau hati-hati. Dia masuk jalan lain pulanya. Kalah tak engkau? Kalah tak engkau? Tengok, kuat lain mana aku. Begitu pulanya. Baik. Jangan tiap-tiap tahun 9 Zulhijjah je kau puasa. No. Kena ada peringkatan lah. Puasa 1 sampai 9. 1 sampai 9 ya. Paling besar 9. 1 sampai 9. Ke 99 sunat muakkad. Ke 99 sunat muakkad. 8 lagi besar hari Tarwiyah. 9 paling besar hari Arafah. Tapi ke 99 sunat. Allah Ta'ala sampai berfirman, wal fajri wal layalin ash. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Fajar hari raya, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Sehingga ulama pertikai mana lebih utama, 10 malam pertama Zulhijjah ataupun 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan lebih utama sebab bulan Ramadan dan harap Lailatul Qadar. Maka jatuh kepada tingkatan susunan kedua ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Itulah hari-hari dunia yang mana Allah Ta'ala paling suka dia diibadati oleh hamba-hambanya. Dan ini hari waktu-waktu anugerah. Siangnya puasa, malamnya la ilaha illallah adada layali wad duhur. Ada baca di sini? Baca ya, 10 kali. Kemudian siapa yang ada niat korban tak ketip kuku, tak cukur janggut dan misai. Begitu keadaannya, malam dengan qiyamnya, malam dengan azkarnya, siang dengan puasanya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-9 munajat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian malam hari raya takbir, pagi raya sembahyang hadap Allah Ta'ala dalam keadaan kusut masai. Dalam keadaan kusut masai lepas sembahyang, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Persembahkan ibadat korban kita kepada Allah Ta'ala. Begitu caranya. Jadi hari raya puasa, kemeriahan. Hari raya haji, kesyahduan. Kesyahduan. Kalau kita betul-betul hidupkan 9 hari pertama, kita rasa hari raya haji so meaningful. Setengah orang hari raya haji tak rasa apa-apa tau. Sebab dia tak puasa. Tak puasa, makan kenyang-kenyang. Jadi dia tak ada tarawih, tak ada apa. Jadi tak ada. Yang ada orang kita tanya raya haji, masak apa? Masak apa? Tak ada masak apa-apa. Mi goreng pun dia tak masak. Allah. Berapa banyak orang tak umpam makan raya haji. Kedai-kedai buka macam biasa. Macam nothing wrong. Yang ada orang dikasihkan public holiday pun, tahan dia ambil overtime. Nanti kerja, ambil overtime. Saya belum pergi haji. Belum pergi haji. Dia tak rayakan hari raya haji. Allah, Kasim Baba pun mati public holiday tau. Jadi ni hari raya haji dia tak public holiday. Allah tak umpamakan. Imam Handad tulis kitab ini, dia tulis kitab Adab Suluk Al-Murid, umur dia dah 80 lebih. Kitab ini ditulis pada usia dia
dah 60 lebih. Sebab dia ni bikin apa-apa semua tak nak tukil orang punya, dia tukil aja. Dia nak pengalaman dia sendiri macam mana. Maka dah umur 60 lebih, bab kitab ni ada bab tua, bab apa semua. Jadi dia bilang umat Rasulullah sampai 60 sampai 70. Apa sebenarnya dalam 60 lebih dia bilang dah bolehlah aku tulis sini atau apa pengalaman sebagai orang tua. Jadi dia tulis sebagai pengalaman dia sendiri. Umur 60 lebih dia baru tulis kitab ini, ya. Kitab-kitab 9 indikator. Umur keempat, betul? Baik. Umur keempat tu mahsyar, ya. Kita tengok bawah tu, ayat yang bawah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang sedemikian itu untuk membangkitkan semua bagi Allah Ta'ala tu mudah. Tak ada yang mudah tau. Membangkitkan mudah. Menciptakan alam first time, awal mula, untuk membangkitkan lagi mudah. Allah Ta'ala ciptakan dunia semua berapa hari? Dalam 6 hari. Allah Ta'ala bilang kun, fayakun, semua jadi. Tetapi di situ terus Allah Ta'ala ciptakan dunia berserta dengan sunatullah Allah pasangkan sekali. Maka dia punya evolve, ambil tempat langit dan bumi, gunung, ganang, begitu semua, makan masa 6 hari. Kalau nak menciptakannya 6 hari, dan nak balikkan semuanya lebih mudah, kau faham lah maksudnya tu. 6 hari saja dah cukup pendek waktunya. Nak balikkan semuanya sangat mudah. Dan kita sangka mahsyar ni bila, ya? Kau jangan bayangkan mahsyar ni lagi puluh juta tahun akan datang. Kau dah habis-habis mati, dah hancur dalam tanah. Begitu baru kiamat, baru apa, baru mahsyar sekarang. Jadi tak menyempat-nyempat kau nak tunggu nikmat di sana. Sekarang juga kau nak kecapi nikmat di sini. Rasa jauh azab neraka, kau berani buat dosa di sini. Ni cakap congak-congak. Sebab tentang kiamat kita tak tahu. Allah Ta'ala saja tahu bila kiamat. Allah Ta'ala saja tahu bila bangkit. Tapi boleh dicongak. Boleh dicongak roughly. Senang cerita tentang kiamat ini. Untuk semua orang secara umum. Bagi orang mukmin untuk sampai kepada jannah Allah. Tak lebih 2 hari. Hidup di dunia. Apabila dah berlaku bangkit nanti semua, mereka sebut yauma yarawna lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hari mereka dah lihat semua itu semua, mereka akan mengatakan hidup di dunia tak ubah seperti waktu sore ataupun waktu duha. Sejenak. Siapa tu? Termasuk umat Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun akan mengatakan begitu. Ini kan pula umat Nabi Muhammad yang hidupnya setakat 60-70 tahun. Jadi bagi umur dunia keseluruhannya sampai macam waktu sejenak waktu sore ataupun sejenak waktu duha. Mahsyar. Untuk orang salih merasakan mahsyar seperti antara zuhur dengan asar. Dah nak berhisap, dah nak sembahyang salat. Cepatnya kata 50,000 tahun. Rasa macam baru 2-3 jam. 2-3 jam lama tak? Sampai setengah hari. Kita bilang dunia baki sedikit, mahsyar sikit, masuk jannah Allah. Tak sampai 2 hari dah masuk jannah Allah. Maka dengan begitu wahai orang mukmin, kontrol nafsumu. Kerana sebentar lagi ada nikmat yang besar menunggumu. Kalau begitu wahai mukmin, kontrol nafsumu. Kerana apa? Sekejap aja kau akan menerima azab Allah Ta'ala. Jangan kau rasa macam jauh lagi mahsyar. Baik, ya. Begitu cepat. Taman pula, kalau kita tengok keseluruhannya lah, agak-agaknya berapa. Kiamat, bila kiamat, hanya Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala saja tahu bila. Cuma boleh dicongak. Tanda-tandanya begitu dan begini-begini, taruhlah pinjam angka. Boleh jadi besok pagi. Boleh tak? Boleh jadi tak besok pagi kiamat? Boleh. Mahdi belum keluar, Nabi Isa belum turun. Tak ada turun, kau saja yang belum tahu. Mana tahu? Mungkin kan? Mungkin tak? Mungkin besok kiamat. Mungkin 100 tahun. Mungkin 200 tahun. Mungkin 2000 tahun. Mungkin 2000 tahun. Pokoknya kita dah dalam akhir zaman. Kita dalam akhir zaman. Nabi akhir zaman pun sudah lahir dan sudah wafat. Dan segala tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi semua sudah zahir. Rasanya kita dalam peringkat akhir zaman ini dah hujung. Rasanya boleh jadi lagi 2 tahun, boleh jadi 2 hari, boleh jadi lagi 2 minit, boleh jadi lagi 200 tahun. Pinjam angka lah, taruhlah 50 tahun kiamat.
Not far tau. Taruh saja. Pinjam angka. Bukan kita bilang 50 tahun kiamat ya. Pinjam sajalah. Sebab apa? Kita nak kena tahu. Sebab lepas kiamat tu dua ya. Kiamat hancur, binasa semua, gunung ganang semua, planet-planet semua meletup, semua meledak, semua kumpul jadi satu, digumpal oleh Allah Ta'ala. Kemudian lepas tu ada kiamat bangkit. Semua jadi balik semula. Hidup di alam keempat ini. Umur keempat ini. Antara kiamat hancur, kiamat binasa dengan kiamat kebangkitan lagi takut. Kiamat binasa tengok gunung ganang meledak, meletup, laut menjadi api semua. Kiamat bangkit lagi takut. Kerana apa? Menghadapi mahsyar 50,000 tahun. Kerana menghadapi matahari sejengkal atas kepala. Kerana menghadapi hisab, tak ada hari lagi. Kerana menghadapi tuntut. Kerana menghadapi bicara. Kerana menghadapi mizan. Menghadapi sirat. Menghadapi jahannam. Ataupun jannah. Sangat takut kiamat bangkit. Antara kiamat binasa dengan kiamat bangkit, berapa lama pulanya? Kita bilang tadi, kiamat binasa kita taruhlah 50 tahun ke, 100 tahun ke, 1000 tahun ke. Pinjam angka, taruhlah 50 tahun. Antara kiamat binasa dengan kiamat bangkit, Nabi mengatakan 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu. 40 Nabi sebut. Tak sebut tahun. Kenapa? Ketika itu dah tak ada tahun lagi, dah tak ada bulan lagi, dah tak ada bintang matahari. Macam mana kau nak sebut tentang berapa tahun lagi? Dah tak ada kiraan waktu. Hanya disebut 40 perenggan waktu, ya. Boleh jadi 40 tahun. Boleh jadi 40 abad. Boleh jadi 40 milenia, 40,000 tahun. Boleh jadi 40 bulan. Boleh jadi 40 minggu, boleh jadi 40 hari, boleh jadi 40 jam. Boleh jadi 40 minit, boleh jadi 40 second. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Baca firman Allah Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai. Ya wailana, aduhai. Keluhan itu. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman dan benarlah para mursalun. Kenapa mereka mengeluh? Aduhai, siapalah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Kami sedang sedap-sedap baring, dah berapa lama dikejutkan kami. Ataupun, aduhai, siapalah yang bangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami? Kami baru nak rehat dah bangkit. Boleh jadi begitu ya. Taruhlah 40 second. Taruhlah 40 minit lah. Bermakna antara kita dengan mahsyar ini berapa lama lagi? 50 tahun, 40 second. Jangan cakap pinjamlah 40 hari lah. Pinjam 40 tahun lah. 50 tahun plus 40 tahun. Tak lama tau. Tak sampai 100 years pun. Rasanya tak 40 tahun. Rasanya cepat daripada itu. Tak jadinya alam semua 6 hari. Jadi kembali lagi cepat lagi mudah. Lagi cepat lagi mudah ya. Lagi cepat lagi mudah. Jadi antara kita dengan mahsyar tak rasanya lah kalau dicongak-congak lah. Boleh jadi besok kiamat lusa mahsyar. Boleh jadi tak? Boleh jadi besok kiamat lusa mahsyar. Boleh jadi besok pagi kiamat petang mahsyar. Boleh jadi? Boleh jadi. That fast pun boleh. That fast pun boleh. Besok pagi kiamat petang mahsyar. Boleh jadi? Boleh jadi. Boleh jadi ya. Cuma kita bilang, okeylah pinjam jangka. Taruhlah 50 tahun 40 minit. Jauh tak mahsyar tu? Dekat tau. Dekat. Manakah tidak dan lihat sesuatu dah hidup dunia singkat saja. Begitu ya. Dekat. Kalaulah 40 juta tahun sekalipun, dah sampai akan dekat juga. 47 tahun kau dalam kubur, senyap, tak ada aktiviti. Bangkit pun rasa tak, alamak bangkit juga, dah sekian lama pun bangkit juga. Tetap akan rasa cepat juga. Begitu ya. Jadi yang nama mahsyar, not far, you know. Orang bilang around the corner. Anytime. Begitu kiamat, begitu mahsyar. Kita baca surah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kiamat akhirat ke kiamat dunia? Kiamat binasa ke kiamat bangkit? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Itu terus lepas kiamat binasa gempa,
Terus hari ini diperlihatkan amalan mereka. Immediately lepas kiamat binasa, terus disebut tentang kiamat bangkit. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu semua kiamat binasa. Terus immediately, fa amma man taqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya. Terus kiamat bangkit. Kiamat akhirat. Dalam satu proses, macam seolah-olah macam tak ada fase. Macam seolah-olah macam tak ada perantaraan. Immediately lepas cerita kiamat terus cerita bangkit, lepas cerita kiamat flow on. Ya, jadi begitu dekat ya. Daripada sebut mahsyar yang kita rasa lama sekali baru nanti mahsyar. Dah mati, dah hancur, dah lama dalam kubur roh kita sampai dah tunggu bila nak kiamat. Bila nak kiamat. Lepas kiamat bila nak bangkit, bila nak bangkit. Cepat. Bila dah sampai sangat cepat. Sangat cepat. Tunggunya lama nanti di sana. Nak nyampai kepadanya, umpamanya lah ya, bila kau nak sampai stesen bas ni, lambatnya nak sampai stesen, dah sekejap lagi sampai. Belok je, dah sampai stesen bas. Kat stesen bas nak tunggu bas 3 tahun tak datang. Macam mana kau rasa? Nak tunggu mahsyar, sekejap dah sampai mahsyar. Di mahsyarnya lama. Di mahsyarnya lama ya. Dan semua akan hadir ya. Baik. Peringkat umur ini bermula daripada kebangkitan manusia dari kuburnya untuk menerima pengadilan Tuhan. Sehinggalah kepada masa masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan masuknya ahli neraka ke dalam neraka. Ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Kami rayu padamu ya Allah. Pada waktu asar hari Jumaat bulan Zulhijjah. Hari Jumaat paling afdal, setengah ulama mengatakan hari Jumaat bulan Zulhijjah. Himpun kepadanya 2 kemuliaan, kemuliaan Jumaat dan kemuliaan Zulhijjah. Dan 10 hari Zulhijjah. Bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim kalau bikin sembahyang qadanya pada 10 hari akhir Ramadan. Maka kita sekarang Jumaat dalam 10 pertama Zulhijjah. Istimewa hari ini. Istimewa sekali hari ini. Kalau ulama tunggu Jumaat penghabisan Ramadan, ulama juga tunggu Jumaat pertama dalam 10 Zulhijjah. Jumaat pertama 10 Zulhijjah. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keluasan-Mu ya Allah. Tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah, Maha Agung-Mu ya Allah. Maha besar-Mu ya Allah, hanya Kau saja yang layak disembah ya Allah. Tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Minta ampun ya Allah, minta tetap iman ya Allah, minta hati yang ikhlas ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Bagaimana Kau dah himpunkan kami semua bersama-sama di sini ya Allah. Kau izinkanlah kami semua berhimpun dalam rahmat-Mu juga ya Allah, di barzakh, di mahsyar, bersama-sama ya Allah. Janganlah pada hari Kau himpunkan hamba-hamba-Mu yang salih-salih dalam satu perhimpunan, jangan satu pun daripada kami yang Kau tak izinkan masuk ya Allah. Biar semua masuk dalam perhimpunan itu ya Allah. Biar sama-sama himpun ya Allah. Kami suka perhimpunan ini ya Allah. Kami suka diberikan kawan dengan kawan-kawan yang begini ya Allah. Ya Allah, alangkah sedihnya ya Allah, alangkah duka citanya ya Allah. Alangkah hampanya ya Allah apabila kami lihat kawan-kawan kami semua sedang dipanggil satu persatu dalam perhimpunan dan kami sendiri dalam kesengsaraan di mahsyar nanti ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah, masukkan kami dalam perhimpunan ini terus ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah dalam perhimpunan ini terus ya Allah, dalam barzakh ya Allah, di mahsyar ya Allah, ketika sirat ya Allah, dan bersama dengan Nabi-Mu ya Allah, menghadap kepada-Mu ya Rabb dalam jannah-Mu dengan izin-Mu, dengan rahmat-Mu ya Karim. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, terima kami ya Allah, hari itu pasti akan berlaku ya Allah. Jangan Kau kecualikan satu pun daripada kami ya Allah, beserta ahli keluarga kami, mak bapak kami, adik-beradik kami, anak-anak kami, sanak saudara kami ya Allah, dan semua yang mereka kami kasih ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tengok ya, apabila ada syurga masuk syurga, neraka masuk neraka. Kita dalam gerumpun mana? Kita pun hadir pada hari itu, tapi kita dalam masuk mana? Kita dalam statement, tolong underline. Masuknya ahli syurga ke dalam syurga, perut satu circle. Masuknya ahli neraka ke dalam neraka, taruh satu circle. Kemudian kau taruh question mark 3 ke 17 ke 18 ke kau taruh. Menandakan aku di mana ketika itu, aku di mana ketika itu, aku di mana ketika itu. Ya. Hari ini pasti akan berlaku. Kumpulan ini pasti akan ada. Kita dalam mana? Kita dalam mana?
Perkara itu akan berlaku dengan perintah Allah kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala bagi kali keduanya. Firman Allah Ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dan ditiupkan pada sangkakala, maka mereka pun bangun dari kubur masing-masing, lalu datang kepada Tuhan mereka dengan berbondong-bondong, ya, datang semuanya, ya. Firman-Nya lagi, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Kemudian ditiupkan pada sangkakala sekali lagi, maka mereka pun bangun melihat, semua lihat. Allah dah sampai harinya, dah sampai bicaranya, tak boleh nak tutup tembelangnya, tak boleh nak pura-pura lagi, tak boleh nak lari lagi, tak boleh escape lagi, tak boleh nak konon-konon lagi, dah sampai kena hadapi, ya. Menunggu, ingat dosa aku, ingat jahat aku, ingat aku hanya fulan, semua teringat pada hari itu, semua balik semula, ya. Firman-Nya lagi, zaman ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Berkata orang-orang yang kafir bahawa mereka tidak akan dibangkitkan, katakanlah, bahkan demi Tuhanku bahawa kamu tetap akan dibangkitkan dan akan diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu adalah mudah sekali bagi Allah. Sangat Allah Ta'ala sebut mudah, ya. Jadi sekarang ni, ya, kadang kita tengok macam-macam kerana orang-orang jahat, ya. Kau nak jahat, kau punya pasal lah. Engkau sepatutnya semua makhluk ibadat, tak ada Tuhan kecuali Allah. Dah kau tak sembah Allah, kau tak iktiraf Allah, kau duduk dalam bumi Allah, kau pakai segala nikmat Allah. Allah yang menciptamu, yang kau sembah tu semua tak ciptakan kau. Kau tahu dia tak ciptakan kau. Kau tahu dia tak ciptakan kau. Kau sembah juga. Derhaka benar kau dengan Tuhanmu. Dah tak cukup begitu, kau cemooh Allah. Al-Quran diperlakukan macam-macam. Nabi disebut dengan macam-macam semua. Derhaka sangat kamu. Dan jangan kamu sangka kamu tidak akan ditindak oleh Allahu Rabbul Alamin, pencipta. Satu hari kau akan diri depan mahkamah Allah, kau akan disoal atas kebiadabanmu itu. Orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku kurang ajar. Kita tak daya kat dunia nak menghalang itu semua, tapi kita tak rela hukum Allah, agama Allah Taala. Ada satu tempat baru bikin di hotel, dia punya passageway semua tu ayat Quran. Jadi orang pijak ayat Quran. Atau kapet ke, dia punya tile dia tu semua ayat Quran. Jadi orang pijak ayat Quran full. Kita kutuk sehabis-habisnya. Kita kutuk, ya Allah, kami tak terima. Tak boleh tertengok saya video tu, saya tak buka pun. Aku tengok, aku tak suka sangat. Aku tak suka nak sangat, tak tengok sangat. Gambar ceroboh tu semua tu. Allah, apa salah Tuhan dengan mereka? Yang ada mungkin Nabi Muhammad begitu begini. Apa salah Nabi Muhammad pada mereka? Apa Nabi Muhammad kacau mereka? Allah mencipta mereka, Allah beri nikmat mereka. Nabi Muhammad tunjukkan mereka jalan yang benar biar mereka selamat dunia sampai akhirat. Begitu mereka lakukan. Yaumil akhir kau lihat nanti. Yaumil akhir kau lihat nanti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang dah beriman pada Allah Taala juga jaga, jangan bikin semau-maunya. Jangan kau sangka apa kau buat Tuhan tak tahu. Jangan kau pasal orang tak tahu saja kau senyap-senyap saja. Belang kau akan keluar pada hari ini nanti. Di dunia zahir menutupi batin. Kau jahat macam mana, kau kaya serban aja orang kan kau orang baik. Yaumil akhir zahir mengikut batin. Manakan tidak, yang ada mukanya macam beruang, yang ada mukanya macam serigala, ada yang mukanya macam keldai. Ikut batinnya nanti yaumil akhir nanti. Firman-Nya lagi, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Menciptakan kamu dan membangkitkan kamu semula itu hanyalah seperti menciptakan satu jiwa saja. One. Sekarang aku taruh di sini, sekarang aku keluarkan, dia taruh di sini. Bangkit balik tak? Same thing tak? Same thing. Cuma kita kat dunia sekejap, lepas itu Allah Ta'ala letakkan kita dalam tanah, pun Allah bangkitkan kita. Same person tak? Same person. Penciptaan yang sama. Cuma sekejap aja pindah balik masuk alam lain. Begitu, ya. Firman-Nya lagi, awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua Allah Ta'ala sebut yasir, mudah. Tidak akan mereka perlihatkan bagaimana Tuhan memulai penciptaan makhluk, kemudian diulanginya semula. Sungguhnya yang demikian itu bagi Tuhan mudah saja. Tengok, sungai tempat, kering kuntang. Tiba hujan, tahu tumbuh balik semula. Saya suka tengok dokumentari Afrika. Dah kering, tempatnya dah macam desert lah sudah. Gajah pun pindah, buaya pun mati, badak air pun lagi kesian dia. Cari tempat. Dah macam desert. Tiba-tiba turun hujan, jadi sungai. Sekejap aja pohon-pohon tumbuh balik semula. Kita tahu ada balik semula, buaya dari mana datang balik semula. Ikan-ikan keluar dari tanah hidup balik semula. Subhanallah. Dah kering, tandus dah. Bukan tak ada air saja, tandus dah. Dah tak ada haiwan pun tu. Tiba-tiba balik semula. Terus jadi macam garden. Tempat tu subhanallah. Itu dunia telah kasih pinjam macam mana. Akhirat gitu. Dah habis pun jadi balik. Bangkit balik. Semua akan hadir balik ketika itu. Sungguhnya yang demikian itu bagi Tuhanmu mudah sahaja. Itu jangan kau nak fikir. Lama no nak tunggu bangkit. Mudah saja. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana Tuhan memulai ciptaan makhluk, kemudian mengulangi ciptaan itu sekali lagi. Sungguhnya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala binasakan, kemudian bangkit balik. Kalau lepas gempa sajalah, tsunami di Aceh, kita orang hidup zaman itu kan, kita tengok rasa macam mana nak survive orang-orang Aceh. Tempat dia lebih pada pandang jarak barang terkukur. Habis semua. Dah hidup balik dah. Dah macam kalau sekarang orang yang baru lahir macam tak tahu apa benda berlaku dekat sini. Katanya dulu pernah ada tsunami besar. Katanya. Tapi dia dah tak nampak. Zaman kita nampak. Keluar televisyen apa semua gambar semua kita nampak ya. Dah macam balik semula biasa dah. Dah macam balik semula biasa dah. Batu pahat sebelum bulan puasa. Hujan sampai banjir. Dan banjir. Sekarang kau jalan pada sulung. Kalau bilang berapa minggu lepas, berapa bulan lepas, air naik sampai gini, orang macam, iya ke? Macam biasa je. Balik semula. Life start balik semula. Semuanya begitu. Kalau gunung berapi meledak, habis semua. Laharannya turun semua. Semua habis, semua orang semua. Tak lama hidup balik. Agriculture lagi, subur tanahnya. Semua pindah ramai-ramai balik semula. Sekejap aja. Di dunia saja dah boleh hapus hidup balik. Ini kan pula akhirat ya. Syukur ya, kita sembah Tuhan ini ya, yang menciptakan segala-galanya. Penuh keimanan kita bahawa semuanya ini semua kita sedang tunggu kedatangan waktu ini, dan kita harap pada bila sampai waktu ini kita sedang dalam naungan rahmat Allah Ta'ala di kalangan golongan hamba-hambanya ya. Firman-Nya lagi, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya saat kiamat itu pasti tibanya. Tiada syak lagi padanya. Dan sungguhnya Allah akan membangkitkan mereka yang di dalam kubur. Ya. Bangkit dalam kubur, semuanya itu pasti akan datang. Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.